Kau tahu dia buat apa? Dia grip tangan aku dan tolak aku ke dinding habis-habisan. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum, konnichiwa dan selamat datang daripada Take a Pic Channel. Okey, nama aku E dan kisah benar horror malam ini adalah sambungan compilation kepada video-video aku sebelum ni yang tajuk dia Sewa. Tapi ini adalah compilation yang aku akan bacakan daripada Wattpad yang aku tulis sendiri. So, bentuk penceritaan kali ini adalah aku bacakan semula, which is POV akulah. Okay, sebelum tu, a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni adalah kisah ketiga ya. Okey, kejadian berlaku pada waktu malam, obviously 10 ke 11 malam, gua macam tu lah. Kelihatan sesusuk tubuh terbaring ditilam bawah katil double decker. Tubuh tu adalah tubuh aku. Waktu tu aku memang dah mengantuk, penat tahap yang tak boleh bendung lagi. So aku decide untuk tidur awal. Entah kenapa mata dan badan bersungguh minta direhatkan. So aku pejamkan mata awal waktu tu. Untuk pengetahuan korang, roommate aku si N ni memang tidur dekat lantai. Maksud aku, bilik kita orang ni ada satu katil double decker. Sepatutnya ada yang tidur dekat tilam bawah dan ada yang orang tidur dekat tilam atas kan? Tapi tak. Kita orang berdua tak suka tidur dekat katil atas. So memandangkan aku sampai awal dekat rumah sewa, so aku dapat cop katil bawah. Tapi bila dia sampai, dia decide untuk tarik tilam katil atas dan bentang dekat lantai. So technically kita orang berdua memang tidur dekat bawah. Katil yang tilam yang berbeza dan senang untuk kita orang borak sebab kedudukan bersebelahan je. So si N ni dia ada satu patung putih BMX tau. BMX yang robot tu kan. Saiz memang sebesar saiz orang. Kalau peluk memang best. Dia taruh patung BMX tu dekat katil atas sebagai pengganti dia sebab ruang tak cukup. So memang tempat tu je yang sesuai untuk patung BMX yang sebesar manusia tu berada. BMX tu siap pakai baju tau, jangan main-main. Adalah sekali-sekala aku rasa aku mimpi ke mamai kan, aku tak sure. BMX tu toleh pandang aku daripada atas. Okay, tak apa, tapi tu lupakan. The point is, dalam tak sampai 20 minit aku lelapkan diri. Aku rasa berat, sempit, sesak. Aku tidur menggiring ke kanan tau, menghadap dinding. Dan aku membelakangkan N. Aku buka mata. Sepatutnya aku nampak hanyalah cat dinding berwarna putih. Tapi tak. Bila aku buka mata, aku nampak semuanya hitam. Aku tengok betul-betul ada bayang. Susuk bayangan hitam sebesar dan sepanjang katil aku. Aku dapat rasa dekat belakang badan aku dengan dekat lengan aku ada satu tangan dewasa. Tangan dewasa tu seolah-olah tangan dewasa yang berat, besar dan kuat. Kau tahu dia buat apa? Dia grip tangan aku dan tolak aku ke dinding habis-habisan. Serius waktu tu, aku ingat part ni, aku memang rasa lemas tau. Macam kau bayang kau baring, mengiring, tiba-tiba ada orang tolak kau daripada belakang, yang orang tu memang kuat gila, yang kau tak boleh lawan. Dia tolak kau melekat dekat dinding. Dan kau rasa macam sesak, macam tak boleh bernafas. Macam tu lah aku rasa. Aku rasa sesak sebab dada aku ni memang tertolak habis dekat dinding. Like upper body aku memang melekat dekat dinding. Aku dapat rasa tangan dia besar, tolak dekat belakang aku. Dan tangan dia lagi satu grip lengan aku supaya aku tak mampu gerakkan tangan ataupun lepaskan diri. So technically dia tolak aku macam tu, melekat ke dinding. Dan tangan dia lagi satu macam grab lengan aku, macam tahan supaya aku tak boleh pergi mana-mana, aku tak boleh lepas. Okay, dengar macam pelik dan tak logik, tapi serius benda ni berlaku dekat rumah sewa tu dan aku alami ni. Ni kisah aku Aku cuak gila time tu sebab nafas aku tersekat dan aku memang tak boleh nak toleh belakang langsung. Memang satu badan aku like macam terhimpit. Kalau macam cerita orang kena himpit tu kan, itu dia terlentang tau. Itu dia daripada atas. Ini aku
Aku kena hampap ke tepi. Ada ke orang kena hampap ke tepi? Dia macam dia tak, tapi dia tak hampap aku. Dia just tolak aku, bagi aku melekat kat dinding, bagi aku tak boleh gerak. Aku banyak kali cuba toleh-toleh ke belakang, tapi memang tak boleh. Badan aku macam like stuck, macam keras, melekat. Memang tak boleh buat apa-apa lah. Aku cuba toleh sambil pandang belakang dan panggil nama N banyak kali, dengan harapan N boleh tolong selamatkan aku. Serius, waktu tu aku memang panggil dia, tapi suara aku pun sebenarnya macam tersekat-sekat tau, macam tak keluar. Tapi aku rasa aku dah panggil dia sekuat mungkin yang aku boleh. Tapi hampa, sebenarnya mulut aku memang tak keluar suara pun. Aku hanya menjerit panggil N dalam hati. Ni apa yang aku tulis sebab memang aku kalau alaminya aku terus tulis supaya tak lupa. Nampaknya aku berjuang seorang time tu. Serius, aku struggle gerakkan badan untuk aku lepaskan diri daripada cengkaman dia, tapi tak boleh. Serius kuat. Aku tak nampak muka dia, tapi somehow aku dapat rasa dia tengah tersenyum sinis sambil grip dan tengok betapa susahnya aku struggle masa tu. Yang ni betul lah. Aku memang rasa, aku dapat rasa ada senyuman. Aku tak tahu macam nak explain, tapi memang itu yang berlaku. Aku rasa dalam 5 minit juga benda tu grip aku. Dan finally aku sedar yang aku berada dekat tengah-tengah alam. Maksud aku berada di dunia ataupun di alam, di antara realiti dan maya, di antara jelas dan gaib. Maksudnya time tu aku separa sedar. Dia bukan mimpi, dia bukan juga sedar, dia separa sedar. Time tu dah sebenarnya, kalau korang nak tahu lah, daripada apa yang aku tahu, time tu adalah waktu yang sangat senang untuk benda tu kacau kita sebenarnya. Sebab kita macam tak boleh beza mana satu realiti, mana satu maya. Itu adalah alam perantaraan, di mana waktu tu roh manusia di awang-awangan antara alam yang zahir dan alam yang batin. So akan ada satu jurang ataupun lubang yang boleh membuatkan si makhluk tanpa jasad menjerumus mengganggu roh kau, sekaligus membuatkan kau mengalami pelbagai mimpi, perasaan, kesakitan dalam realiti dan sebagainya. Memula aku ingat aku tak tidur lagi tau waktu dia grip aku tu. Dan sebab itulah aku cuba untuk panggil N untuk selamatkan aku. Sebab mana tahu dia nampak aku struggle ke apa kan. Tapi sebenarnya aku dah tidur time tu. Dan aku berada di antara alam perantaraan. Sebab aku baru je lelapkan mata tadi. Sebab tadi aku ada mention yang aku dah penat. So aku tidur awal malam tu. Roh aku baru nak terbang mimpi syurga, tiba-tiba kena grip. Kesiannya aku. Okey, kenapa tak baca ayat suci kau tanya? Mulut pun tak boleh keluarkan suara. Dalam hati dan otak pun dah berterabur sebab dah sesak sangat. Bila aku sedar yang aku berada dalam alam tu, aku tutup mata rapat-rapat dan aku set minda aku untuk bangun. Bangun daripada tidur sekaligus terlepas daripada genggaman si lembaga hitam. Aku cakap banyak kali dalam otak, hati, badan aku semua, aku nak bangun, aku nak bangun, aku nak bangun. Ya Allah, tolong aku. Dan zap. Tu ada sound effect Alhamdulillah. Cat dinding berwarna putih adalah benda pertama yang aku nampak selepas aku buka mata. Yang sepatutnya itulah benda aku nampak dari tadi. Sebab aku ingat itu bukan mimpi. Badan aku lenguh macam dah tidur setempat mengiring selama 13 jam. Aku toleh perlahan-lahan dan aku nampak N tak tidur lagi sebenarnya. Dia tengah main di bunyi telefon. Lepas tu ini conversation aku dengan dia. Aku panggil dia, N. So N cakap, nak tidur sebelah kau malam ni boleh? Aku tanya. Boleh je, N cakap. Dan selepas dia cakap tu, dia terus alihkan bantal kepala dia. Maksudnya dia bagi kosong supaya aku boleh tidur dekat sebelah dia tanpa banyak soal. Tak fikir panjang, aku terus turun katil dan dengan tenang dan acah cool, walaupun baru lepas kena grip tadi, aku letak bantal kepala aku, membelakangkan N dan pejamkan mata tanpa kata apa-apa sehingga esok pagi. Kenapa N tak banyak soal? Aku dah bagi tahu dia awal-awal sejak jadi roommate aku yang aku ni pelik sikit. Kalau malam-malam aku tengah tidur tapi mulut terkumat kamit baca sesuatu dengan kerutan di dahi bersama gerak badan yang aneh, jangan tegur. Sebab aku akan cerita sendiri dekat dia lepas tu. Aku pesan dekat dia kalau apa-apa jadi, dia orang pertama saksi dan dia jugalah yang boleh tolong aku. Ni first time jadi sebenarnya sejak aku bagi tahu dia bertahun-tahun ataupun berbulan sejak kita orang jadi roommate, merangkap bestie aku sekarang ni. Tak sangka dia masih ingat.
Dia ada cakap time dia tengah syok layan Instagram, dia dengar aku macam mumbling seseorang, macam berkata sesuatu. Padahal dia tahu aku dah tidur waktu tu. Aku tanya dia kenapa tak kejut, padahal aku tengah struggle jerit nama dia waktu tu, tapi dia tak tahu. Dia kata situasi aku tak adalah parah sangat, macam kalau dia nampak teruk baru dia cakap dia kejut. Aku tak salahkan dia pun, sebab aku pun first time alami waktu tu. Aku pun blur, tak tahu nak buat apa. Okay, kepada Anne, jika anda sedang melihat atau membaca ini, just wanna say thank you for everything. Okay, anyway, pagi tu housemate aku Q buka pintu bilik terjah kita orang untuk ajak keluar makan sama-sama. Waktu tu Anne dengan aku masih tengah tidur sebelah-sebelah dekat bawah. Lepas tu Q pun cakap, oh, cute-nya tidur setilam, tak nak angkat cokorang. Lepas tu dia pun pergi. Aku dengar sebenarnya dia cakap ni sebab time tu aku dah macam baru bangun. Aku dengar bunyi pintu bilik terbuka, so aku dengar dia cakap. Okay, ni kisah keempat. Kisah ni lebih kurang macam kisah 3, lembaga hitam yang sama. Cuma bezanya waktu tu aku ditolak dan digrip ke dinding. Tapi bukan kali ni. Aku mimpi bilik nombor 1, iaitu master bedroom. Dan dalam mimpi tu seolah-olah bilik aku diganggu teruk, dan aku dan Anne nak tompang dekat bilik master bedroom, dekat bilik nombor 1. Rupa-rupanya waktu aku tidur dekat bilik nombor 1, aku diganggu lembaga hitam yang sama hari tu, malah lebih teruk. Okey, ni semua aku mimpi tau, mimpi. Tapi bila waktu tu aku mimpi aku diganggu ataupun ditindih lembaga hitam, kononnya di bilik 1 tu, dalam mimpi tu aku sekali lagi berasa sesak. Aku mula ingat tu semua mimpi je tau, macam mimpi ngeri, yang apabila aku bangun semua akan hilang. Tapi tak, aku salah. Sekali lagi aku sedar aku berada dalam alam perantaraan, dan dengan cara yang sama juga aku cuba bangun dengan susah payahnya. Dengan itu, sekali lagi dialog yang sama dengan Anne, aku terjaga pagi besoknya dekat tilam bersebelahan dengan Anne. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa selamat apabila tidur sebelah Anne. Dan mungkin aku rasa dia tak akan ganggu aku jika aku tak keseorangan. Itu apa yang aku fikir, dan aku memang tak diganggu kalau tidur dengan Anne. So mungkin hipotesis aku betul. So korang faham tak cerita ni? Technically aku mengalami benda yang sama, tapi dekat dalam mimpi tu macam sepada sedar tu aku rasa macam aku ada dekat master bedroom, bukan dekat bilik aku. Benda lebih kurang sama, cumanya bukan dalam bilik yang sama, bilik yang berbeza. Dan ending dia aku pun tidur dekat sebelah Anne juga, dan Alhamdulillah aku tak diganggu. So benda ni memang tak bagi kita seorang-seorang tau sebenarnya. Kita kena yakin dan sentiasa rasa diri kita tak seorang. Faham tak apa yang aku cuba sampaikan? Okay, cerita ni ada lagi tau. Banyak pula compilation cerita sewa ni, sebab memang banyak weh, memang creepy. Tapi itu kita sambung untuk next chapter. Okay, yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Kepada mana-mana yang belum subscribe, kau boleh subscribe, like, komen dan share. Okay, mana-mana yang nak follow aku punya TikTok ataupun Wattpad, kau boleh tengok link yang aku sertakan dekat bahagian about dekat dalam channel ni. Take a peek, wujudnya memanggil cerita.